والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia rahmat dan kasih sayangnya. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berada dalam majlis ilmu, majlis mengingati Allah, majlis yang Allah Taala turunkan rahmat padanya, majlis kita mendapat naungan daripada sayap para malaikat kepada kita, insya-Allah. Insya-Allah kita masuk muka surat 60 dengan tajuk 22, yang ke-22, iaitu tidur nyenyak ratusan tahun lamanya. Buku ni adalah daripada 40 kisah menarik dari Al-Quran. Okey. Tidur nyenyak ratusan tahun lamanya. Itu menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Kisah yang sangat popular yang ada dalam surah Al-Kahfi. Kalau sebut Al-Kahfi ini muslimat, Kahfi itu apa maksud dia? Gua. Tu yang orang putih dia panggil cave. Dia tiru. Kahfi cave, batu cave. Nampak tak? Gua batu kan? Macam tu, lebih kurang. Jadi bila sebut Ashabul Kahfi ni maksudnya yang memiliki gua. Ashabul Kahfi. Okey, kita akan tengok apa kisah di sebalik ayat ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Ajaba il awal fityatu ilal kahfi فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 13. Bismillah yang dirahmati oleh Allah. Kita cuba tengok ada maknanya. Iaitu, adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami. Maksud kata Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi dan Nabi baca macam tanya juga kepada kita. Macam tu. Itu kaset ke ni? Masjid kaset nah. Okey. Adakah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Maksud kata pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala ini menunjukkan kisah Ashabul Kahfi, kisah pemuda-pemuda
yang lari menyelamatkan diri daripada akidah mereka, iman mereka yang terancam. Bukan menyelamatkan diri kerana nyawa mereka, tetapi kerana agama mereka, kerana ad-din mereka itu terancam. Mereka tidak ada kebebasan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada di bawah pemerintahan kufar yang zalim. Okey, jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala tanya, apakah ini sahaja keajaiban yang kamu rasa ajaib dengan kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim? Ar-Raqim ni maksud dia muslimat, macam batu tersurat lah. Sebab dinyatakan tarikhnya, kan disebutkan ada di antaranya nama-nama siapa yang buat lah, Ar-Raqim. Raqmun tu maksud dia number, raqam. Pasal tak kalau kita pergi umrah kan, kita tengok tempat-tempat orang Arab, dia akan tulis raqam salasa ithnain arba'. Maksud dia number sekian-sekian tempat ni, number dia yang ni, tapi disebut raqam. Dekat dalam ni disebut ar-raqim, iaitu batu bersurat. Jadi Allah Ta'ala tanya soalan tu untuk kita fikir. Yang ni kah kata kita nampak ini satu keajaiban yang sangat-sangat kita nampak. Betul tak? Sedangkan banyak lagi keajaiban yang Allah Ta'ala tunjulkan kepada kita. Contohnya, kita kata Nabi Adam dicipta tanpa ibu dan ayah. Betul tak? Umat Nabi Isa rasa macam ajaib sangat dah. Nabi Isa dilahirkan, dikata tanpa bapa. Rasa macam ajaib sangat dah. Lalu mereka claim, kalau tanpa bapa, bapaknya adalah Tuhan bagi mereka. Kalau nak kata keajaiban yang berlaku kepada Nabi Isa, Nabi Musa lagi dahsyat. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Tak ada mak, tak ada ayah pun ular tu. Macam itulah kita kata lagi dahsyat. Kan? Nabi Adam pun sama. Dicipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Banyak lagi keajaiban yang boleh kita lihat. Kalau kita tengok kepada diri kita sekalipun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Dalam diri kita sendiri pun banyak dia punya tanda-tanda kekuasaan Allah, keajaiban pada diri kita. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihatnya? Betul tak? Kita cerita tengok-tengok ada sekarang ni touch and go, hebat kan? Sentuh perangkat. RFID. Tak ada touch and go dah. Tak ada smart tag dah. Dia punya ada chip saja. Letak saja dekat lampu kereta ke. Dekat cermin kereta je. Lalu saja dah perangkat kita pun. Wow, teknologi manusia hari ni. Kan? Kalau kita tengok diri kita sendiri pun, kalau di segi touch and go ada. Betul tak? Sentuh je nasi, mulut tengah-tengah. Betul tak? Itu touch and go lah tau. Tangan ambil nasi, ada mulut tutup tak? Itu tak kira tu. Kalau kita tak automatik, tangan terangkat, panas. Itu kita kata salah satu kekuasaan Allah. Bayangkan. Kalaulah tak ada deria sakit, tak ada touch and go kat situ kan. Bayangkan, dah sejam dah berlalu, baru sedar kata tangan tu dah terbakar. Hanguslah tangan tu. Itu kekuasaan yang kita tengok. Betul tak? Itu di antaranya lah yang kita tengok. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dekat diri kita pun ada keajaiban kekuasaan Allah. Tapi apakah kamu tidak melihatnya? Kita tak tengok sebab benda tu berlaku selalu. Benda tu berlaku
Sentiasa. Sampai dia jadi macam adat. So, kita tak perasan lah. Bayangkan. Lepas makan, nak membuang, wajib sakit perut. Tu di antara signal-signal ajaib sebenarnya. Mau tak rasa sakit, tiba-tiba terkeluar. Tak nak lah kan? Itu kita kata, kita melihat kekuasaan Allah dalam diri kita. Kenapa Allah Ta'ala bagi hidung kita duduk dekat atas pada mulut? Kenapa lubang hidung ke bawah, tak ke atas? Kita boleh tengoklah semua tu. Keajaiban Allah. Dan kita bayangkan, hidung duduk dekat bawah pada mulut duduk dekat atas. Lepas tu lubang hidung pula tala ke atas. Agak-agak apa jadi? Lepas tu nak makan ni, makan kuah asam pedas. Hidung pula tala ke atas. Kan? Masuk pula kuah asam pedas dekat dalam lubang hidung. Apa jadi? Itu kita kata afala tubsirun. Tengok, perhati apa keajaiban dekat tubuh badan kita. Apa hikmah dia. Daripada situlah kita boleh mengenal Allah. Daripada situlah kita boleh timbulnya tanda-tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang yang bersyukur ni sikit sangat. Qalilan ma tashkurun. Sikit sangat orang-orang yang bersyukur. Jadi kita mintalah Sayyidina Umar pernah bertanya seorang lelaki ataupun orang lain bertanya kepada Sayyidina Umar. Sebab dia dengar satu doa yang disebut minta dia daripada golongan yang sedikit. Lalu ditanya kepadanya, kenapa kamu minta masuk golongan sedikit? Siapa mereka? Mereka ialah orang-orang yang bersyukur. Sebab orang yang bersyukur ni sikit sangat. Bila kita duduk setiap hari bangun tidur macam biasa, buat kerja macam biasa, tak rasa keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala bagi tu, tak rasa. Cuma bila datang signal sakit, barulah kita teringat nikmat keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Betul tak? Allahu Akbar. Itu tak cerita orang perempuan, Allah Ta'ala letak dekat dia multitasking tu. Dia boleh buat dalam satu masa 5 kerja. Betul tak? Itu salah satu keajaiban Allah yang ada dekat dalam diri kita yang kita kena rasa bersyukur. Ya Allah. Bayangkan kalau kita dengan suami sama aja. Sama aja pekerjaan kita. Boleh buat yang tu satu je, tumpu sampai habis. Agak-agak rumah kita nak siap tak muslimat. Nak bersih tak rumah kita? Tak bersih lah perasan. Jadi macam tu, kita kena rasa bersyukur. Kemudian ayat-ayat ataupun kekuasaan Allah, keajaiban Allah ni bukan hanya tertakluk kepada Ashabul Kahfi saja. Bahkan ayat Allah ni mencakupi fil akwan, mencakupi seluruh alam. Lepas kita tengok dekat dalam diri kita keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah, kita tengok pula kepada seluruh alam. Melalui apa? Kalau kita musafir, travel di tempat-tempat yang indah, yang cantik, tak dapat pun keluar depan rumah kita, mendongak ke atas, cuba tengok awan. Awan yang berarak. Lepas awan ada lagi langit di atas cakrawala sana. Tengok lagi. Siapa, ada tak tiang-tiang yang menahan awan tu? Tak ada. Dah tak ada tu. Tak runtuh pula. Kan? Kita tengok pula, kita kaji, itu panggil tadabbur. Tadabbur itulah kita melihat betapa ajaibnya, hebatnya kekuasaan Allah. Tak ada tiang tapi tak menghempap ke bumi. Allahu Akbar. Burung yang berterbangan dengan sayap yang kecil, dengan tubuhnya bebas berterbangan. Kita cuba bubuh sayap baju kelawar, terjun daripada tingkat pertama sampai tingkat agak-agak jadi apa. Itu kekuasaan Allah, nampak kan? Kita tengok pada makhluk-makhluk yang lain. Di situlah yang menyebabkan kita rasa, ya Allah, bersyukurnya Allah. Aku kenal Engkau, ya Allah. Bersyukurnya, ya Allah, aku beriman. Engkau takdirkan aku lahir daripada orang-orang yang beriman. Orang yang lahir saja Islam. Macam tu.
Aku lahir saja dapat dah kunci syurga yang pertama, iaitu kalimat syahadah. Di situ akan membuatkan kita sentiasa rasa bersyukur. Sebab tu Allah Ta'ala tanya Nabi, apakah tentang kisah Ashabul Kahfi ini adalah ini sajakah keajaiban aku? Macam tu. Kemudian, ingatkanlah ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Di sini yang dicerita tentang Ashabul Kahfi atau pemilik gua tersebut. Siapa mereka? Lelaki Muslim. Lelaki pemuda-pemuda Muslim. Pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dirakam dalam Al-Quran tentang pengkisahan hidup mereka ni. Sebab Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita, pertama, orang muda yang memiliki tenaga yang kuat, fizikal yang cerdas, pemikiran yang cergas, bijaksana. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ni, kita faham manusia Allah Ta'ala bekalkan kepadanya, Allah Ta'ala cipta dia bersama dengannya nafsu dan juga takwa. Allah Ta'ala bekalkan kedua-duanya. Lalu manusia ni, nak jadi orang bertakwa, dia kena bermujahadah lawan hawa nafsu dia. Betul tak? Dan kebiasaan yang diamuk dengan nafsu ni adalah orang-orang muda, betul? Orang-orang yang usianya belia, yang kuat tubuh badan dia, kuat semangat dia, cerdas pemikiran dia. Tetapi kalau semua tu diarah kepada hawa nafsu, maka hanyutlah dia. Lalu pemuda-pemuda Al-Kahfi ini dipuji. Sedangkan mereka ini muda, tetapi mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok satu hadis, saya sebut mafhum dia. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arsy Allah. Di antaranya pemuda yang hatinya dekat dengan Allah. Selalu teringin nak buat amalan soleh. Pemuda. Sebab apa dipuji pemuda? Sebab pemuda kalau dia nak buat tak elok, dia boleh buat. Dia mampu nak buat. Kalau orang tua, dia adalah sikit kita kata sempadan dia. Tenaga pun dah tak apa nak kuat dah kan. Walaupun duit banyak, kuasa ada, tapi tenaga pula tak kuat. Tapi orang muda ni dia mampu. Bila tak ada duit, dia boleh cari duit. Untuk nak buat kerja tak elok, dia boleh cari. Sebab dia mampu untuk cari. Sebab dia cergas. Jadi bila hati dia dekat dengan Allah, hati dia dekat dengan masjid, maka di antara orang yang berada di bawah naungan arsy Allah, di hari kiamat nanti, dialah pemuda-pemuda yang bertakwa tadi. Dan orang yang berada di bawah naungan Allah lagi, di antaranya pemuda seorang lelaki yang diajak berzina. Namun dia mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Diajak berzina ni muslimat. Bukan macam orang ajak makan nasi. Bukan macam orang ajak jom kita lunch. Bukan macam tu. Dia mesti dengan mukaddimah dulu. Betul tak? Mesti dengan mukaddimah. Bukan terus jom. Akak jom kita lunch. Bukan macam tu. Jom kita dinner malam ni. Bukan macam tu. Dan kita pun senang je nak tolak. Betul tak? Kalau orang ajak makan macam tu. Kita boleh tak nak tolak? Senang tapi selalunya tak tolak lah. Dia ajak makan kan. Saya belanja. Ada tambah package tu lagi saya belanja. Memang tak tolak lah. Tapi kalau ajak berzina, kalau terus ajak macam tu, agak-agak orang ikut tak? Memang laporan tu akan sampai dekat pihak atasan. Gangguan seksual. Betul tak?
Betul. Tapi yang maksud diajak berzina bukan direct macam tu, tetapi dimulakan dengan mukaddimah zina. Mukaddimah zina ni macam-macam lah. Kalau daripada perempuan, orang tua dulu kata, orang perempuan kalau dia tak bentangkan titi, orang lelaki tak meniti. Maksud kata, dia tak semawa, orang lelaki pun tak peduli. Tapi kalau dia mula bentangkan titi, maka yang datang, lelaki tu akan mula meniti. Itu bahaya orang perempuan. Sampaikan dalam satu hadis, walaupun statusnya dhaif, al-mar'atu idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan ni bila dia keluar rumah je, syaitan akan memperindahkan dia. Nah, tu maksud kata dia nak suruh jaga aurat betul-betul. Ikut sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi kita suruh. Jadi, bila lelaki tadi sampai diajak berzina dan dia tak nak, dia kata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah, maka pemuda ini nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungan arasy Allah. Jadi kita relate dengan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang masih cergas, yang masih hebat, yang bijaksana pemikiran mereka, namun mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka ini pergi ke gua tidak ada niat yang lain, semata-mata adalah untuk menyelamatkan diri daripada apa? Daripada musibah agama. Baru-baru ni kita pun semua terkena dengan musibah agama, betul tak? Bila masuk COVID kan, bila kena COVID, biasa yang boleh solat dekat tak boleh dah kena renggang-renggang kan. Kalau bersalaman biasanya dengan muslimat, kalau salam tu confirm kena peluk. Betul? Cium pipi kiri kanan tu kira okey lah. Tapi bila mai COVID, salam saja tu pun pada awalnya salam pun tak boleh. Buat macam ni je. Kan? Buat macam ni je. Itu orang India punya style lah kan. Maksud kata, hanya daripada jauh. Sedangkan salam tu pun ada, kita katakan, ada dia punya pahala dia. Dan sebagainya lah. Jadi, itu yang kita kata, musibah agama ni nak beramal dengan agama tak boleh. Nak beramal tu susah. Itu panggil musibah agama. Jadi pemuda-pemuda ini, mereka terpaksa lari ke dalam gua, ke dalam Al-Kahfi ini, semata-mata tidak lain dan tidak bukan, mereka ditimpa musibah agama. Nak selamatkan iman mereka, mereka kena lari. Bukan musibah politik lah musibah. Bukan musibah politik, musibah agama je. Musibah agama. Politik jangan duk cari gua pula nak masuk gua. Jangan. Agama. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Okey. Wahai Tuhan kami, apa doa mereka? Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Itu yang mereka minta. Apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita pun doa, ya Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Yang selalu kita doakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta, ya Allah, kurniakanlah kepada kami keselamatan dalam agama kami. Wa ziyadatan fil ilmin, dan tambahkan kepada kami ilmu. Macam tu kita minta Allah Ta'ala kurniakan keselamatan agama bagi kita sebagaimana yang dipinta oleh Ashabul Kahfi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup, ulama tafsir mengatakan 300 tahun.
300 tahun. Orang Arab kata, ulama Arab kata 309 tahun. Sebab apa? Kalau kita tengok dengan kalender Masihi dengan kalender Hijri melebihi daripada kalender Masihi. Kalau 300 tahun berarti 309 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau kita tengok dekat ayat dekat bawah ni, lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu. Tidur dengan nyenyak maksud kata tak terjaga sebab mimpi ngeri, tak ada. Tak ada. Terjaga sebab nak terkencing ke, terjaga sebab nak makan ke, tak ada. Berapa lama? 309 tahun. Lama tak? Umur kita pun bonus takat 70, 80 je. Kalau sampai 300 itu memang lama lah kan. Tu pun umur kita 70 dah start nyenyok lah. Dah start lupa lah. Kan sekarang lagi dah lupa lah. Nak ingatkan balik, angkat takbir Allahu Akbar, segalanya akan ingat. Allahu Akbar, insyaAllah. Jadi, Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala tidurkan mereka selama 300 hingga 309 tahun itu dalam keadaan yang sangat nyenyak. Nyenyak sungguh lah. Kalau kita sebut di sini nyenyak ni, maksud kata tak dengar bunyi-bunyian. Kalau pejam mata, masih dengar bunyi-bunyian tu, nama dia apa? Mengantuk baru. Terlelap baru. Tapi tak nyenyak. Macam tu. Automatik dekat badan kita lagi ni, keajaiban yang Allah Ta'ala bagi, pejam mata, bila kita mula tidur nyenyak, telinga kita pun tutup pendengaran dia. Supaya tidak terganggu tidur tuannya. Ditutup pendengaran kita, yang mana dijaga oleh para malaikat. Sehingga binatang pun tak boleh masuk. Bukan setakat tertutup pendengaran, binatang pun tak dapat masuk. Takut dah kalau kita tengok kan, tidur nampak semut banyak dekat rumah kita. Tapi kita nak tidur selamba je kita boleh tidur, betul tak? Patutnya kita boleh rasa takut juga. Ni kadang-kadang semut ni datang boleh masuk telinga. Tapi ada, Allah Ta'ala hantar kepada kita malaikat hafazah. Malaikat penjaga yang menjaga ketenteraman manusia tu. Okey. Itu kita tengok di antara keajaiban Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kami tidurkan mereka dengan nyenyak dalam gua itu selama bertahun-tahun. Bila sebut di sini fil kahfi sini na'adada, ni maksud kata bertahun-tahun tu maksud kata sampailah ulama kata 300 hingga 309 tahun. Yang mana yang banyak bilangannya. Maksud kata yang tadilah. Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya. Tentang berapa lama mereka tinggal dalam gua itu, kami ceritakan kepadamu, hai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah dan petunjuk. Okey. Kita kembali lagi kepada tidur tadi ni. Tidur yang nyenyak tadi ni. Tidur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Macam mana orang tidur, bukan macam mana orang mati. Orang mati dia akan duduk macam tu, tak bergerak lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kami bolak-balik. Disebut di sini mana dia? Nuqallibuhum tu. Allah Ta'ala membolak-balik tubuh badan mereka sebagaimana orang yang tidur. Sebab apa? Kalau istilah sains, kalau kita tengok dalam sains, orang yang tidur, contoh kita pergi tengok orang sakit. Dia sakit lumpuh. Cerita dia lumpuh. Dia tak boleh bolak-balik badan dia. Kemudian bila anak cucu angkat, badan belakang tu dah rosak lah. Sebab apa?
Sebab tak dibolak-balikkan dia. Rosak dia punya tisu-tisu badan dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada Ashabul Kahfi, mereka ni ditidurkan. Bila tidur yang nyenyak ni maksud kata tidur macam orang tidur lah. Tidur sebagaimana orang yang tidur. Bukan tidur macam orang mati. Menegak sampai 300 tahun, tak. Mereka ini sekejap berbolak balik. Macam kita tidur malam lah. Tidur malam. Masa mula tidur tu memanglah hala muka ke kiblat. Letak tangan kan bawah pipi. Baca doa sebelum tidur. Masa dah terjaga tu agak-agak duduk macam tu lagi kah? Amboi bagusnya. Duduk macam tu lagi kah? Masa terjaga? Dah terlentang, tertungging semua dah. Boleh jadi. Tu orang dewasa. Kalau kanak-kanak lagi aktif. Kalau dia tidur. Sekejap kaki duduk atas perut kita. Sekejap mana hala kaki bawah badan atas semua dah. Kanak-kanak. Itu sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, menyarankan bila bangun daripada tidur, sebelum berwuduk basuh tangan. Sebab apa? Sebab tak tahu di mana tangan kita berada. Tangan kita landing semalam. Bila kita ada bekas yang kecil, air yang kurang daripada 2 kolah, sunat untuk kita basuh tangan. Kalau confirm kata ada najis dekat tangan, wajib kita basuh tangan dulu kat tempat lain. Sebab bekas ni kurang daripada 2 kolah. Kalau kita 50-50, disebut dalam kitab Tanwir al-Masalik, 50-50, syak. Ada najis ke tak ada najis ni? Semalam masa tidur macam okey je. Bangkit pagi tadi pun macam okey je tangan duduk tempat ni. Tapi kalau tengok ni macam ada something dekat bawah kuku ni. This 50-50. Maka kalau dia basuh juga makruh. Kalau dia celup juga tangan dalam bekas tu makruh. Kalau dia basuh, bagus. Dia dapat pahala kalau dia basuh. Tapi kalau dia bangun, dia yakin bahawa tak ada najis dekat tangan dia. Sebab apa? Tanda-tanda besar dia tidur malam tadi, dia pakai glove. Dia pakai glove. Bila dia pakai glove, bangun nak wuduk, dia akan buka glove. Confirm lah, glove tu yang sentuh, bukan tangan dia yang sentuh. Maka dia yakin lah, di musim sejuk dan sebagainya. Maka masa tu, perbuatan membasuh tangan terlebih dahulu tadi tu adalah sunat bagi dia. Sampai macam tu sekali. Rasulullah, kita nak combinekan dengan orang yang tidur ni. Orang yang tidur nyenyak ni. Tangan dia takkan duduk diam punya. Rata dia pergi. Boleh jadi dia tersentuh lubang-lubang najis. Tanpa dia sedar, tanpa dia sedari. Itu keadaan orang yang tidur dalam keadaan nyenyak. Dan kalau kita tengok tidur ni pun ada macam-macam style tidur. Ada dia tidur tingkatan dia ringan. Ada tidur dia tingkatan dia berat. Ada tidur dia tingkatan dia, kita kata tidur yang berat ni tidur yang lewat. Tidur yang lewat. Sebab apa disebut nauman thaqilan. Sepatutnya dah sampai tempoh masa. Dia nak kena tidur tapi dia belum tidur. Dia nak kena rehat, dia tak rehat. Contoh kita mak-mak ni biasanya 10:30 tu dah kena lah sebagai umur kita sekarang. Tapi kita lajak lagi sebab apa? Dia ingat baju tak setrika lagi. Apa lagi? Kain tak sidai lagi. Sidai baju dalam rumah lah sekarang ni kan. Kemudian apa lagi tak buat? Untuk menu pagi esok tak sediakan lagi. Maka dia lajak. Akhirnya pukul 1:30 tidur, bangun awal pada orang lain. Jadi bangun-bangun berat kepala. Itu panggil nauman saqilan. Tidur yang bukan pada masa dia, tepat pada masa dia. Akhirnya, ingat bahaya kalau kita tak jaga tidur yang berkualiti, boleh bawa kepada apa? Stroke. Badan tuntut untuk rehat. Otak tak nak rehat lagi. Otak nak suruh buat kerja fizikal dah letih dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau kita tarai dia, kalau kita jadikan amalan kita, habis.
Yang paling elok, tidur sekitar jam 10, nak bangun pukul 4.30, baguslah. Itu yang terbaik. Paksa dulu. Ni, walaupun kepala ni teringat macam-macam lagi tak siap kan. Tidur pada waktu yang ditetapkan, bangun pada awal pagi. InsyaAllah akan cergas. Kita tukar pola kehidupan kita. Yang kedua, nauman subata. Nauman subata ni tidur pada waktu malam yang sebaiknya lah. Sebab tu disebut bila waktu siang untuk kita bekerja. Bertebaranlah kamu di atas muka bumi, mencari rezeki, bekerja dan sebagainya. Tapi bila datangnya malam itu sebagai apa? Sebagai selimut bagi kita. Nauman subata, untuk kita rehat di sana. Dan tidur yang ringan. Tetapi dia punya cas bateri dia tu, Masya Allah. Iaitu tidur sebelum waktu zuhur, qailulah. Tidur sekejap. Tidur tu walaupun 10 minit, bangun tadi ni macam dapat cas bateri sampai malam. Jadi muslimat, kalau waktu rehat, jangan teringat pergi shopping dah. Tidur sekejap. Rehat pada waktu. Ya. Tidur yang ditetapkan pada waktu malam. Waktu malam kadang-kadang, contohlah ada setengah orang dia tukar. Dia kerja shift malam, tapi tak selalu tak apa. Tapi yang paling sedih, waktu siang dia dah sibuk bekerja, waktu malam lah ada masa dia untuk nak badminton, waktu malam lah untuk dia nak berzumba dan sebagainya. Tapi kena hati-hati, takut melangkaui. Sepatutnya yang diharapkan untuk sihat tetapi tak sihat. Allahu Akbar. Bila sampai je masa dia, kalau kita ikut betul turutan sunnatullah, insyaAllah selamat tubuh badan kita. Saya cakap dekat muslimat, saya pun tengah usaha. Bukanlah kata kita tepat terus tidur, tapi sedang berusaha ke arah tu. Sebab hambatan waktu masa kita ni sangat mencemburui kita. Betul tak? Dan tidur yang paling berkualiti pada waktu siang adalah ketika sebelum zuhur tadi. Namun, apa yang dirasakan oleh pemuda-pemuda Al-Kahfi saat mereka bangun daripada tidur? Mereka masing-masing mereka ni rasa macam tidur yang sekejap. Sehingga mereka masing-masing duk argue. Kita ni tidur lama mana? Macam itulah lebih kurang kan? Sebab masa mereka tidur, kuku mereka tak aktif. Janggut, rambut mereka tak aktif. So mereka tak nampaklah tanda-tanda yang mereka itu tidur lama. Mereka rasa sekejap je tidur. Nampak tak di situ? Yang mereka tahu kata mereka ni tidur lama, dah bangun lapar. Bagilah duit kat salah seorang daripada antara mereka untuk pergi membeli barangan keperluan. Bila mereka ni keluar, nak pergi beli, Allahu Akbar, Masya Allah. Orang yang ambil duit tu pun dia tengok, ni duit limited edition ni. Duit dalam sejarah muzium dah ni. 300 tahun dah berlalu. Betul tak? Lama lah ni. Daripada situlah baru mereka tahu bahawa mereka tidur yang lama. Rasanya sekejap. Ada tak muslimat? Kita tidur sekejap tapi rasa lama, rasa puas. Ada tak? Ada setengah orang dia tidur lama. Tidur sekejap tapi dia rasa lamanya, ya Allah. Sampai sakit tengkuk-tengkuk ni. Rasa lama. Tidur lepas zuhur. Nak pergi ke asar tu. Dia berasa tidur sekejap je tapi rasanya lama. Sebab tak sesuai untuk kita tidur pada waktu tu. Macam tu. Kata orang lelaki dia kata tidur yang sekejap tapi rasa lama adalah waktu ketika khutbah Jumaat. Tengah sampai khutbah tu dia terlelap. Allah, dia rasa puas bangun tu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Lepas tu ada orang IQ. Orang tanya, Ustazah, macam mana dengan orang kafir kan? Akhir zaman, orang kafir dia punya
dia punya kerosakan dia buat kerosakan di atas dunia ni, dia punya kezaliman dia lebih dahsyat daripada orang dulu. Lebih dahsyat daripada Fir'aun, lebih dahsyat daripada Abu Jahal, lebih dahsyat daripada Abu Lahab kan. Tapi dia duduk di akhir zaman. Dia punya kezaliman dia tu. Dia punya kemungkaran dia, kemaksiatan dia. Kan kita tahu daripada hadis-hadis akhir zaman, orang buat maksiat, orang berzina, sampai tak kira siapa, dah tak malu dah, sampai satu ketika nanti orang keluar saja daripada rumah, tengok orang buat maksiat kiri kanan, kita kais dengan kaki je. Sekarang boleh lagi tegur dengan mulut tak jalan, dengan penulisan tak jalan, memorandum tak jalan, demonstrasi, boleh lagi kan, untuk menolak segala kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya. Kita masih ada hak untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Nanti akan sampai satu masa nanti, keluar saja pintu rumah, maksiat kiri kanan, berzina tepi kaki je, kita hanya mampu untuk kuis saja. Allahu Akbar. Sekarang ni kalau kita terdedah dengan tempat yang macam tu pun hanya pada media sosial je. Dia tengok astagfirullahalazim, nak tengok sama, tiba-tiba yang datang yang lain. Kan? Dia scroll, dia tengok lalu yang lain. Allahu Akbar, semua mencabar semua. Ibu-ibu zaman sekarang ni, ibu yang sangat mencabar. Kena istighfar lah. Daripada 100 tu nak tambah berdouble pun tak apa. Banyaknya dosa Allah. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, semua ada. Maksud kata akhir zaman ni makin memuncak. Kemudian orang-orang kafir yang akhir zaman nanti, mereka ni dia punya kedahsyatan, kemungkaran dosa mereka ni dahsyat. Tapi datang kiamat, kemudian mereka mati, sekejap saja datang kiamat, maka mereka dibangkitkan. Maka orang tanya, kalau macam tu, orang kafir zaman dulu kan berasa macam lama. Sedangkan yang kafir zaman sekarang ni, kafir akhir zaman ni lagi dahsyat pada kafir dulu. Macam tu. Macam tak adil dia orang kata. Yang dulu kena siksa dalam alam barzah tu lama sampai sekarang, daripada zaman Fir'aun sampai sekarang. Tak habis-habis. Duk tunggu sampai kiamat kan. Macam mana dengan orang yang duk zaman kafir zaman akhir zaman, sekejap je mati, kemudian kiamat. Berlaku mereka dibangkitkan. Ni kita masih cerita lagi dalam bab tidur. Cuba kita relate tentang kisah Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala tidurkan mereka 300 tahun hingga ke 309 tahun. Apakah mereka rasa sekejap ataupun lama? Rasa sekejap ataupun lama? Rasa sekejap je. Betul tak? Rasa sekejap sangat. Itu yang confident tu orang pergi beli tu. Kan? Tak rasa seolah-olah ada yang rasa tidur tak sampai semalaman pun. Yang mereka saling bertanya, saling menyoal. Semalaman saja. Ada yang rasa semalaman, ada yang rasa di antara waktu ke waktu sahaja. Rasa sekejap. Begitu juga orang yang kita kata yang ahli-ahli, orang-orang yang beriman. Yang mereka mati awal, mereka duduk dalam alam barzah yang dihiasi dengan nikmat-nikmat, taman-taman syurga yang disegerakan kepada mereka. Bila mana mai hari kiamat nak dibangkitkan, mereka kata apa? Qalu man ba'athana min marqadina. Mereka mengatakan, siapa yang bangkitkan kami ni daripada tempat kami ni, tempat persemadian kami ni. Sebab apa? Rasa sangat sekejap menikmati kenikmatan yang ada di alam barzah. Itu dalam surah apa tu? Yang ada saktah atas dia. Kemudian malaikat pun jawab, Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Betul. Ini adalah janji Allah. Janji Allah kepada kita. Bila datang hari kiamat, sampai masa untuk dibangkitkan, kita akan dibangkitkan, malaikat jawab.
Kemudian wasadaqal mursalun, dan dibenarkan oleh para rasul yang datang bawa kat kita khabar tentang kita semua akan dibangkitkan. Tapi orang yang duk menikmati kenikmatan tu dia tak rasa lama. Walaupun tidur semenjak berapa puluh ribu tahun. Nampak? Macam pengantin lah, saya bagi analogi mudah. Masa baru-baru kahwin, malam tu agak-agak lama ke pendek malam. Rasa pendek. Sekejap je dah subuh dah. Pengantin macam tu lah kan. Sekarang ni kita rasa lama lah masa pengantin tu. Sampai dia kata tidur pun tak tidur malam tu. Sekejap dah subuh. Itu keadaan perasaan. Jadi bagi orang-orang kafir yang mati walaupun pada akhir zaman, yang mana mereka punya sifat, bejatnya mereka, jahatnya mereka, mungkarnya mereka, walaupun mereka sekejap saja rasa terpulang kepada Allah, walaupun mereka mati di sudut masa tu kita nampak sekejap, tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi mereka rasa azab yang mereka terima tu sangat lama. Boleh setanding dengan orang kafir terdahulu. Macam tu. Di sudut rasa tu terpulang kepada Allah. Sebab tu kita tengok Ashabul Kahfi 300 tahun hingga 309 tahun itu, mereka rasa sangat sekejap. Tak mustahil orang kafir yang duduk, yang kena siksa masa ada di alam barzakh, tak mustahil mereka rasa walaupun sekejap, tapi rasa terlalu lama. Soal masa ni, dia ada keberkatan. Dia ada keberkatan dan dia ada soal masa ni, dia ada, kita kata, masa ni bergantung kepada apa yang kita lakukan, kepada amalan apa yang kita buat. Sebab tu dalam perkataan Arab dia kata al-waqtu kas-saif. Masa tu seperti mana pedang. Kita tak potong dia potong kita. Di sudut rasa ni ada setengah orang, kita semua kan diberi 24 jam masa. Tapi ada setengah orang dia rasa masa yang dia lalui hari tu tersangat singkat. Seolah-olah rasa daripada 24 jam tu 12 jam je dia dapat. Ada orang dia rasa dapat seolah-olah 36 jam. Pelbagai kerja dia boleh selesaikan dalam masa 24 jam tu yang dia rasa lama dia boleh buat kerja. Dia diberi tugas, contohlah 10 kerja. 10 tu dia boleh buat selesai. Kemudian dia boleh tolong orang lagi. Ada setengah orang, tak sempat dah ni. Pergi minta lagi tolong orang, aku tak sempat. Tadi buat apa? Tadi dia tengah buat ni jugalah. Keberkatan masa tu. Masing-masing. Allahu Akbar. Itu di sudut rasa tu adalah milik Allah nak berikan kepada kita. Okey. Kemudian kisah di sebalik ayat ni. Para ilmuwan menyimpulkan bahawasanya gua yang dimaksudkan itu berada di daerah Afsus ataupun Ephesus. Atau sesudah Islam diberi nama Tartus. Sebelum Islam nama dia Afsus. Selepas Islam namanya Tartus. Mereka mempunyai seorang raja yang soleh. Akan tetapi tidak lama kemudian raja yang soleh itu pun meninggal dunia. Diganti tahtanya oleh seorang raja yang bernama Diqyanus. Raja Diqyanus ni datang daripada Persia. Iran sana tu. Bersama kekuatan bala tenteranya menawan daerah itu pada tahun 2050 Masihi. Raja Diqyanus ni merupakan seorang raja yang sangat zalim dan kafir. Sangat zalim dan kafir. Dia sangat benci kepada ketauhidan dan keimanan rakyatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Raja Diqyanus buat satu peraturan yang mana mewajibkan setiap rakyatnya untuk melakukan sebuah pengorbanan terhadap dewa-dewa. Mereka mestilah menunjukkan bukti yang menyatakan bahawa mereka telah melakukan pengorbanan tersebut kepada petugas-petugas kerajaan. Allahu Akbar. Seandainya kita kata kalau
yang kerajaan yang kafir boleh membawa kepada musibah pada agama, maka relate lah kepada kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Raja Daqyanus juga mengeluarkan arahan bunuh kepada mereka yang tidak mematuhinya. Sebahagian daripada mereka ada yang menolak, tak mau ikut. Ada yang pergi meninggalkan negeri itu dan menuju ke negeri-negeri yang lain, serta mencari tempat persembunyian yang aman. Ada yang tak ikut, ada yang lari tinggalkan tempat, jadi pelarian dan sebagainya. Bawa diri masing-masing, bawa iman masing-masing, macam tu. Begitu juga yang berlaku kepada Ashabul Kahfi. Di antara mereka adalah para pemuda yang kuat pegangan mereka terhadap prinsip mereka dengan mentauhidkan agama Allah semata-mata. Sedangkan kalau mereka takut terancam kerana nyawa dan sebagainya, keharusan bagi mereka untuk mengakui, tapi mereka tak nak. Mereka rela untuk keluar daripada wilayah tersebut, membawa keimanan masing-masing, nak mempertahankan agama mereka. Mereka lari daripada musibah agama. Maka para pemuda itu akhirnya bersembunyi di dalam gua dan mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun. 300 tahun tu perkiraan tahun Hijriah. Ni silap ni. Sebenarnya 309 tahun perkiraan Hijriah. Tukar. 300 tahun tu perkiraan Miladiah. Miladiah tu perkiraan Masihi. Tapi sebenarnya muslimat yang dirahmati oleh Allah, kedua-dua Masihi ke Hijriah ataupun Hijri itu semuanya adalah bilangan-bilangan yang Islam punya. Yang bilangan Hijri ini untuk menentukan amal ibadah kita. Contoh, ada tahun haji, kan, ada tahun puasa, ada tahun zakat bagi orang yang mampu berzakat, dia ada haul dan nisab dia untuk pengiraan amal ibadah. Itu kita merujuk kepada tahun Hijri. Raya haji, raya puasa, waktu nak pergi buat haji. Kemudian apa lagi yang kita buat tentu? Ada tahun-tahun yang menentukan amal ibadah kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada amal ibadah kita. Sedangkan tahun Hijri, tahun Qamari, ataupun kita kata tahun Masihi, menentukan musim. Musim panas, musim sejuk, musim luruh, musim bunga. Itu menentukan musim. Maksud kata bukan tertakluk kepada Masihi, yang milik mereka tetap juga adalah orang Islam, milik Islam. Dan kebanyakan ada setengah kata Qamarian. Qamari maksud kata bulan-bulan Islam. Kalau ikut nelayan dan sebagainya, mereka nak menentukan cuaca dan sebagainya. Pada satu ketika dulu, mereka menentukan cuaca di lautan dan sebagainya. Arah dan juga kita kata arah kapal dan sebagainya. Kalau matahari, merujuk kepada waktu-waktu nak solat. Waktu kita nak solat, tenggelamnya matahari dan sebagainya. Jadi itulah keadaan yang kita kena faham. Bagaimana tahun-tahun tersebut adalah semuanya adalah milik Islam, insyaAllah. Jadi saya kira insyaAllah sampai di sini dulu akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada bulan seterusnya, ya. Ada ahli tafsir, ada yang mengatakan 4 orang, ada yang masyhur mengatakan 7 orang, bersama dengan mereka seekor anjing. Ketika mereka menolak perintah daripada raja untuk ritual kepada dewa-dewa, maka anjing tadi itu pun tak setuju dengan kezaliman raja tersebut. Jadi anjing tadi mengikuti pemuda tadi. Adapun nama-nama yang disebut kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, semua nama tu tak sahih. So saya tak sebutlah. Anjing yang disebut sebagai nama Qitmir dan sebagainya, itu tidak ada sabitan daripada mana-mana
Cuma kita kata ada qaul yang mengatakan nama mereka begini dan sebagainya. Dia punya sumber wallahu alam bissawab. Jadi macam tu. InsyaAllah akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.